Dunia bakal memasuki era baharu astronomi. Jika sebelum ini kita hanya mampu melihat imej eksoplanet dalam unsur terkecil imej berdigit paparan elektronik, kali ini kita bakal melihat imej sebenar eksoplanet. Ya, planet luar sistem suria yang bukan lagi ilustrasi semata-mata. Era ini menyaksikan peningkatan baharu teknologi teropong ruang angkasa apabila saintis kini membina teleskop sangat besar di dunia. Kita akan ke negara Chile melihat pembangunan teleskop ini dan teknologi di sebaliknya, dan melihat sendiri pembinaan cermin teleskop paling besar di dunia. Astrolab akan membawa anda teleskop terbesar di dunia. Sebelum tu jangan lupa subscribe Astrolab dan on loceng notifikasi anda. Assalamualaikum dan salam angkasa dari Astrolab. Sekilas fakta, sebelum teleskop besar siap sepenuhnya menjelang 2028, gelaran teleskop terbesar dunia dimahkotakan kepada Gran Telescopio Canarias yang terletak di Balai Cerap Roque di Los Muchachos di Pulau La Palma di Kepulauan Canary, Spanyol. Ia mempunyai cermin utama dengan diameter 10.4 meter, menjadikannya teleskop optik dan inframerah bukaan tunggal terbesar. Teleskop sangat besar ELT akan menjadi teleskop optik terbesar di dunia dengan cermin utama yang berukuran 128 kaki atau 39 meter melintang. Ia sedang dibina oleh Balai Cerap Selatan Eropah ESO di Chile dengan kos 1.3 bilion euro atau 6.1 bilion ringgit dan akan mampu mengesan dan juga pengimejan planet batuan di zon yang sesuai didiami bintang lain. ELT sedang dalam pembinaan di atas Cerro Armazón yang merupakan puncak gunung di Gurun Atacama, Chile. Gunung ini terletak kira-kira 20 km dari teleskop sangat besar ESO yang terletak di atas gunung Chile yang lain, Cerro Paranal. Cerro Armazón berdiri setinggi 3,064 meter di atas paras laut. Tetapi pada bulan Jun 2014, puncaknya telah diletupkan bagi meratakan puncak gunung untuk tujuan pembinaan. Cerro Armazón telah dipilih sebagai lokasi untuk ELT kerana keadaan atmosferanya dan iklimnya yang sangat baik. Atmosfera bumi sebenarnya tidak mesra kepada pemerhatian astronomi. Bintang kelihatan berkelip kerana fenomena yang dikenali sebagai pembiasan atmosfera atau stellar scintillation. Ini terjadi apabila cahaya dari bintang melalui atmosfera bumi dan dipengaruhi oleh pergolakan udara serta variasi dalam suhu, tekanan dan ketumpatan di atmosfera. Disebabkan faktor tersebut, balai cerap profesional seperti ELT dibina di atas puncak gunung yang tinggi bagi mengatasi masalah ini. Langit di atas Cerro Armazón sangat kering. Terdapat kandungan wap air yang rendah menyebabkan hujan tahunan hanya sekadar 4 inci setahun. Terletak jauh dari Ceruk Pekan, Cerro Armazón juga sangat gelap dengan satu-satunya pencemaran cahaya berada di ufuk barat laut dari bandar pantai Antofagasta. Dari sudut cerminnya, ia mempunyai diameter 39 meter, terdiri daripada 798 segmen heksagon yang setiap satunya adalah 5 kaki dan setebal 2 inci. Secara keseluruhan, 949 segmen telah dihasilkan dan semua ini telah disiapkan pada Jun 2024 oleh syarikat optik Jerman Schott. Segmen tersebut kemudiannya dihantar ke syarikat optik Safran Rios di Perancis untuk digilap dengan ketepatan dalam 10 nanometer, iaitu kurang daripada 1/1000 lebar rambut manusia. Selain cermin utama yang ditetapkan sebagai M1, terdapat 3 cermin lain. Cermin kedua, M2, berdiameter 13.9 kaki atau 4.25 meter. Schott menyifatkan pengeluarannya sebagai cabaran besar, memerlukan pengisaran bahan mentah sehingga ketebalan hanya 10 cm. Dalam reka bentuk optik ELT, cahaya dikumpulkan oleh cermin utama dan dipantulkan ke cermin sekunder cembung yang melantunkan cahaya ke cermin lain. Jarak penglihatan ELT masih tertakluk kepada kilauan atmosfera yang menghadkan resolusi teleskop kepada kira-kira setengah saat arka atau 1 saat arka ialah 1/3600 darjah sudut di langit. Untuk menyelesaikan masalah ini, teknologi yang dipanggil optik adaptif telah dicipta dan mula digunakan pada teleskop profesional yang besar pada tahun 1990-an. Optik adaptif berfungsi dengan menembak laser ke langit untuk merangsang atom natrium yang terdapat di atmosfera tinggi, menyebabkan ia bersinar dan mencipta bintang tiruan. Komputer kemudian memantau kilauan bintang panduan tiruan ini
Beribu-ribu penggerak menggerakkan cermin teleskop pada tahap nanometer, sentiasa mengubah bentuk cermin untuk mengimbangi kedipan dan membatalkannya supaya pandangan menjadi lebih jelas. ELT menggunakan sistem optik adaptif 2 peringkat. Tahap pertama disediakan oleh cermin keempat yang merupakan cermin adaptif terbesar yang pernah dibina. Ia mengandungi lebih daripada 5,000 penggerak yang boleh mengubah bentuk M4 beribu-ribu kali sesaat apabila cahaya dari galaksi jauh, nebula dan exoplanet berfluktuasi akibat pergolakan di atmosfera bumi. Peringkat seterusnya ialah sistem yang dipanggil Morpheo yang bermaksud Multi-Conjugate Adaptive Optics Relay for ELT Observations. Ia terdiri daripada 2 cermin boleh ubah bentuk selain daripada M4 untuk menyesuaikan pergolakan pada 3 ketinggian berbeza dalam atmosfera. Sistem ini akan berfungsi bersama-sama dengan instrumen inframerah dekat yang dipanggil Mikado, kamera pengimejan berbilang AO untuk pemerhatian dalam, serta satu lagi instrumen spektrografi yang belum disahkan. Gabungan Morpheo Mikado direka untuk mengkaji galaksi setua 11 bilion tahun. Kedua dua optik adaptif M4 dan sistem Morpheo akan menggunakan bintang panduan laser natrium yang memancarkan cermin utama, membentuk bulatan bintang tiruan di langit di sekitar sasaran cakrawala yang dikaji. Walaupun terdapat reka bentuk teleskop yang berbeza, semuanya berfungsi mengikut prinsip asas yang sama. Semakin besar cermin teleskop, semakin banyak cahaya yang dapat dikumpulkan. Ini bermakna semakin besar teleskop, semakin sama objek yang dapat dilihatnya dan semakin halus butiran yang dapat dikesan. Pada 39 meter melintang, ELT akan dapat melihat objek yang lebih sama daripada mana-mana teleskop optik lain di bumi dengan lebih terperinci berbanding teleskop lain. Bandingkan ini dengan teleskop optik tunggal terbesar semasa di dunia, Gran Telescopio Canarias di Spanyol. Menurut ESO, ELT akan mengumpulkan 15 kali lebih banyak cahaya daripada Gran Telescopio dan memberikan pandangan 15 kali lebih tajam berbanding teleskop angkasa Hubble. Terdapat 8 bidang sains utama yang akan ditumpukan oleh ELT, iaitu sistem suria, exoplanet, bintang, lohong hitam, galaksi, kosmologi dan jirim gelap, fizik asas serta sebarang penemuan yang tidak dijangka. Pertama ialah kajian terancang ELT tentang sistem suria. ELT akan menyiasat atmosfera gergasi gas serta mengkaji gunung berapi dan cryovolcanism pada bulan Mushtari dan Zuhal. Ia juga akan menangkap spektrum asteroid dalam lingkaran asteroid dan objek beku jauh dalam lingkaran Kuiper. ELT juga akan melihat exoplanet selain mempunyai aperture besar untuk pengimejan planet berbatu di zon boleh huni bintang mereka. Ia akan mencirikan secara spektroskopi atmosfera exoplanet yang berpotensi boleh dihuni ini, terutamanya yang ditetapkan untuk ditemui oleh misi Plato, Planetary Transit and Oscillation of Stars, agensi angkasa Eropah yang dijadualkan dilancarkan pada 2026. Amazon High Dispersion ECL Spectrograph (ANDES). ELT akan mampu mengesan biosignature seperti wap air, oksigen dan metana dalam atmosfera dunia sedemikian. ELT juga akan mengkaji pembentukan planet dalam cakra berdebu di sekeliling bintang muda. Dengan pengimejan dan spektrograf ELT inframerah pertengahan METIS, ia juga boleh mengesan bulat yang terbentuk di sekeliling planet. Di samping itu, ELT akan menyiasat pembentukan bintang bukan sahaja pada masa kini tetapi juga pada masa lalu, mencatat sejarah pembentukan bintang alam semesta. ELT juga akan mengejar supernova dan sumber letupan sinar gamma serta mengkaji kimia dalam bentuk unsur berat yang dicipta oleh letupan bintang ini. ELT juga akan berusaha mencirikan Sagittarius A, lohong hitam supermasif di tengah-tengah galaksi kita. Salah satu instrumen utama pada ELT untuk membantunya mencapai pemerhatian lohong hitam ini ialah spektrograf medan kameran monolitik resolusi sudut tinggi dan spektrograf medan inframerah dekat, Harmony. Lohong hitam memainkan peranan penting dalam evolusi galaksi tuan rumah mereka seperti pembentukan bintang. ELT juga akan mengkaji evolusi galaksi sepanjang sejarah kosmik, menjejaki beberapa galaksi yang sangat jauh yang ditemui oleh teleskop angkasa James Webb dan wujud hanya beberapa ratus juta tahun selepas letupan besar. ELT juga akan meneroka teras galaksi, gugusan bintang nuklearnya iaitu aglomerasi padat bintang yang mengelilingi lohong hitam.
Pada skala yang paling besar, terdapat kosmologi alam semesta yang kita lihat sebagai gelap. Biasanya dikuasai oleh jirim gelap dan tenaga gelap yang mungkin memerlukan fizik asas baharu untuk menerangkannya. Pemerhatian dengan resolusi sangat tinggi yang dibuat oleh ELT akan dapat mengesan tingkah laku dalam pengembangan alam semesta atau dalam cahaya bintang dan galaksi yang mungkin membayangkan fizik asas baharu atau bukti perubahan dalam kelakuan pemalas asas alam seperti kelajuan cahaya dan nisbah jisim proton ke elektron. Banyak kajian kosmologi ELT akan dijalankan dengan NDES. Akhirnya, ELT bakal mencipta banyak penemuan yang tidak dijangka. Teleskop ini akan mampu melihat perkara yang belum pernah dilihat oleh manusia dan memerhati objek biasa dengan tahap perincian yang tidak pernah dicapai. Saintis seringkali menemui perkara baharu yang tidak pernah dijangkakan oleh sesiapa pun. Seperti penemuan tenaga gelap oleh ahli astronomi menggunakan teleskop angkasa Hubble pada tahun 1998 dan penemuan eksoplanet Mushtari panas pada tahun 1995. Siapa tahu apa yang akan ditemui oleh ELT. Ia dirasmikan pada Mei 2017 dengan pembinaan kubah teleskop gergasi yang akan berdiri setinggi 80 meter. Sehingga Julai 2024, segmen cermin utama terakhir telah dihantar oleh SHOT untuk digilap sebelum dihantar ke kemudahan teknik ELT di Balai Cerap Paranal ESO yang berdekatan. ESO kini merancang untuk memasang segmen cermin menjelang 2027. Tempoh ujian, penentu ukuran dan pengesahan kemudiannya perlu dilakukan dengan matlamat untuk memulakan operasi sains menjelang akhir dekad. Apa pendapat anda? Berikan komen, like, share dan subscribe. Astrolab signing off from space.